Ini adalah tajuk pembentangan daripada kumpulan kami. Jom jelajah industri kreatif Malaysia. Hai, nama saya Diana Arista Wong dan nombor metrik saya adalah 69503. Saya akan membentangkan bahagian pengenalan tugasan ini. Dasar awam merupakan penyataan umum yang mengandungi peraturan dan garis panduan untuk mencapai sesuatu tujuan. Dasar awam diwujudkan oleh kerajaan untuk mengawal tindakan individu, komuniti dan organisasi mengenai apa yang harus dilakukan atau tidak boleh dilakukan. Dasar awam dilaksanakan dalam pelbagai bidang tertentu. Dasar awam juga dasar yang telah dipersetujui bersama melalui perbincangan politik. Industri kreatif adalah industri yang mengumpul sumber seni, kreativiti, bakat dan kepakaran individu atau berkumpulan untuk tujuan ekonomi, menjana pendapatan dan peluang pekerjaan. Industri kreatif juga menekankan aspek karya-karya seni dan hak cipta intelek. Antara skop dalam industri kreatif adalah industri kreatif multimedia, industri kreatif seni budaya dan industri kreatif warisan budaya. Dasar industri kreatif negara merupakan dasar yang telah digubah oleh kementerian yang terkandung dalam pembentangan bajet 2010. Dasar DIKN adalah dasar induk yang menetapkan prinsip-prinsip asas pembangunan industri kreatif. Pembentukan dasar industri kreatif negara. Kementerian mendapati bahawa industri kreatif merupakan salah satu daripada sumber yang penting kepada pertumbuhan ekonomi dan pencambahan budaya di negara-negara maju dalam perkembangan semasa ekonomi global. Buktinya, industri kreatif telah memberi banyak sumbangan kepada keluaran dalam negara kasar KDNK. Industri ini juga didapati berpotensi menjana ekonomi berpendapatan tinggi dan memartabatkan budaya bangsa di Malaysia. Oleh itu, Kementerian berpendapat untuk membangunkan industri kreatif ini secara bersepadu dan terancam melalui satu dasar dan mempunyai hala tuju yang komprehensif. Matlamat dasar industri kreatif negara adalah membentuk industri kreatif negara yang berdaya saing dan dinamik sebagai penyumbang kepada pertumbuhan ekonomi negara dan memartabatkan budaya bangsa. Objektif bagi dasar industri kreatif negara adalah untuk menyediakan satu pelan hala tuju pembangunan industri kreatif yang komprehensif bagi mencapai tujuan seperti objektif yang pertama, iaitu untuk menjadikan industri kreatif sebuah sektor dinamik yang dapat meningkatkan sumbangan kepada KDNK negara dan seterusnya menyumbang kepada ekonomi untuk pendapatan tinggi. Selain itu, objektif kedua adalah untuk memberi sokongan kepada pembangunan industri kreatif yang berdaya saing, berdaya maju dan berdaya tahan di peringkat domestik dan antarabangsa. Seterusnya, objektif ketiga DIKN adalah untuk menyediakan kemudahan, prasarana dan meningkatkan persekitaran yang kondusif bagi menggalakkan pertumbuhan industri kreatif tempatan. Objektif keempat DIKN adalah untuk memacu pertumbuhan dan pengiktirafan harta intelek dalam industri kreatif melalui program latihan dan akreditasi. Objektif kelima DIKM adalah untuk membangunkan dan memanfaatkan teknologi sebagai pembangkit industri kreatif. Objektif DIKN yang terakhir adalah untuk mencabar sumber maklumat dan mengetengahkan perlambangan budaya tempatan serta identiti kebangsaan ke peringkat global. Fasa yang dipilih dalam DIKN adalah pembangunan dasar industri kreatif negara, meningkatkan elemen sosio-budaya dalam negara yang berpotensi untuk mencukir dan mengetengahkan bakat, meningkatkan kepakaran serta kreativiti dalam industri kreatif. Masyarakat haruslah menyumbangkan bakat, kepakaran dan kreativiti kepada industri kreatif dengan melibatkan diri sama ada sebagai peserta atau penganjur dalam aktiviti yang diadakan
berkaitan dengan industri kreatif. Aktiviti yang pelbagai daripada industri kreatif mampu mencapai objektif di IKN. Itu sahaja bahagian saya. Sekian, terima kasih. Nama saya Nik Sarwati binti Muhammad, nombor matrik 70751. Pengenalan program. Program ini berkonsepkan Jom Jelajah Industri Kreatif Malaysia yang diperkenalkan, dirancang dan dilaksanakan di bawah anjuran pelajar tahun 2 Fakulti Seni Gunaan dan Kreatif dari program pengurusan seni. Yang pertama ialah pelaksanaan program ini dapat meningkatkan semangat dalam menghasilkan sesuatu atau karya serta memantapkan ilmu pengetahuan yang telah dipelajari oleh mereka. Yang kedua ialah membangkitkan semangat golongan anak muda untuk mencintai dan menghargai setiap karya yang telah dihasilkan. Yang ketiga ialah program ini bertujuan untuk melahirkan pegiat seni serta masyarakat di luar sana untuk menghargai karya-karya yang wujud dalam industri kreatif tempatan bagi membolehkan pegiat seni serta mana-mana pihak yang terlibat dapat meningkatkan hasil kerja mereka lebih bermutu dan berkualiti. Yang keempat ialah beberapa aktiviti yang dianjurkan dapat membantu kegiatan industri kreatif yang ada di Malaysia serta menyokong pertumbuhan industri kreatif negara. Yang kelima ialah program ini turut menyumbang kepada kebolehan dan bakat individu atau kumpulan dengan berasaskan kreativiti, inovasi serta teknologi yang ada pada hari ini untuk mencungkil serta mengetegahkan bakat dan meningkatkan kepakaran dalam industri kreatif. Yang keenam ialah hasil daripada kreatif tempatan dapat meningkatkan kesedaran masyarakat untuk lebihkan usaha dalam memperluaskan pasaran tempatan serta memartabatkan industri kreatif yang lebih luas. Terdapat beberapa aktiviti yang dianjurkan oleh pelajar tahun 2 dari program pengurusan seni secara online. Antara aktiviti itu adalah tayangan filem tempatan. Hasil karya tersendiri dengan kerjasama dari pelajar program sinema fotografi untuk melatih dalam mengetegahkan situasi yang sebenar serta industri filem. Selain itu, pertandingan mewarna antara kanak-kanak dengan kerjasama dari pelajar program seni halus, tujuan untuk menilai sesuatu karya dengan nilai estetik. Seterusnya ialah pertandingan video kreatif di bawah pengawasan pelajar program pengurusan seni bagi memastikan kreativiti, kualiti video tersebut bermutu. Selanjutnya ialah teater musikal dengan kerjasama pelajar program teater dan program muzik dalam menilai kreativiti peserta. Dengan aktiviti ini dapat membangkitkan semangat penggiat seni untuk terus berkarya. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya Nur Syasha binti Muhammad dan nombor matrik saya 71050. Saya akan menerangkan 3 objektif bagi program Jom Jelajah Industri Kreatif Malaysia. Program ini diadakan bagi mencapai 3 objektif utama, iaitu pertama, untuk menjadi wadah kepada pendidik, penyelidik, pereka, pengubal dasar, pelaksana dan penggiat seni, pelajar serta pemimpin masyarakat bagi memperoleh pengetahuan baru. Objektif kedua adalah untuk memberi peluang kepada bakat muda bagi menyertai pertandingan yang dapat mengasah bakat melalui aktiviti kesenian. Dan objektif terakhir adalah yang ketiga, untuk meneruskan usaha dalam dasar industri kreatif negara bagi menyokong pembangunan industri kreatif yang berdaya saing
berdaya maju dan berdaya tahan di peringkat domestik dan antarabangsa. Nama saya Patricia Sapok dan nombor metrik saya 72949. Hari ini saya ingin membentangkan part saya, yaitu aktiviti program. Nama program kami ialah Jom Jelajah Industri Kreatif Malaysia. Program ini melibatkan semua pelajar pengurusan seni dan segelintir pelajar program sinematografi dan pelajar program muzik. Pelajar yang melaksanakan persembahan sahaja yang terlibat dalam program Jom Jelajah Industri Kreatif Malaysia. Program ini akan berlangsung selama 2 hari, iaitu 18 hingga 19 Ogos 2021 dan bertempat di Unimas. Selain itu, kesemua aktiviti ini dilaksanakan secara online. Antara aktiviti yang dilaksanakan pada program ini adalah seperti 1. Tayangan filem tempatan secara online. 2 buah filem pendek ditayangkan dan ditonton secara online. Selain itu, ditayangkan secara online. Kedua, pertandingan mewarna antara kanak-kanak. Iuran penyertaan adalah RM5 dan berdaftar secara online. Terbuka kepada kanak-kanak yang berumur 4 hingga 10 tahun dan terbuka kepada 20 orang peserta. Hadiah diberi dalam bentuk hamper, sijil penyertaan dan trofi kepada peserta tempat pertama, kedua dan ketiga. Manakala peserta tempat keempat dan seterusnya akan mendapat sebuah hati dan sijil penyertaan sahaja. Aktiviti yang ketiga pula, pertandingan video kreatif. Iuran pendaftaran RM5 dan berdaftar secara online juga. Kelayakan terbuka kepada perempuan dan lelaki berumur 5 hingga 20 tahun ke atas, terbuka kepada 30 orang peserta. Hadiah dalam bentuk trofi, hamper, sijil penyertaan diberi kepada peserta tempat pertama, kedua dan ketiga. Manakala tempat keempat pula dan seterusnya, mereka hanya mendapat sebuah hati dan sijil penyertaan. Aktiviti yang keempat adalah theater music. Ini adalah persembahan dari pelajar program muzik Fakulti Seni Gunaan dan Kreatif. Persembahan ini dilaksanakan secara online. Kita hanya duduk dan tonton. Hai, nama saya Nurul Akila bernombor metrikan 71165. Hari ini saya ingin membentangkan mengenai cadangan tentatif. Pada hari pertama, iaitu 18 Ogos 2021, pada pukul 8 hingga pukul 10 ialah pendaftaran dan perasmian. Pada pukul 10 hingga pukul 10.30 ialah penerangan aktiviti, iaitu pertandingan mewarna peringkat kanak-kanak, pertandingan video kreatif. Tetapi penerangan untuk pertandingan video kreatif telah diberi pada seminggu yang lalu, kerana pertandingan ini perlu dibuat lebih awal kerana membuat video bukannya mudah, kan? Okay. Pada 10.30 hingga pukul 1, pertandingan mewarna bagi peringkat kanak-kanak berlangsung. Pukul 1 hingga pukul 2 ialah makan tengah hari. Pukul 2 hingga pukul 4 tayangan filem pendek tempatan yang pertama. Pukul 4 hingga pukul 5 ialah minum petang, dan pukul 5 hingga pukul 7 tayangan filem tempatan yang kedua. Seterusnya ialah 19 Ogos 2021. Pukul 9.30 hingga pukul 11 pagi penilaian pertandingan mewarna dan pertandingan video kreatif. Kerana pertandingan video kreatif tu telah berakhir pada hari sebelumnya, iaitu 18 hari bulan. So peserta akan hantar pada 18 hari bulan dan
penilaiannya pada 19 Ogos. Pukul 11 hingga pukul 12 pula ialah ucapan dari pengurusi sepanjang program yang dijalankan. Pukul 12 hingga pukul 2 makan tengah hari. Pukul 2 hingga pukul 5 ialah tayangan teater musikal daripada pelajar Unimas. 5 hingga pukul 6 ialah sesi penyampaian hadiah bagi pemenang pertandingan mewarna dan pertandingan video kreatif. Pukul 6 hingga pukul 7 ialah bersurat. Peserta bagi program Jom Jelajah Industri Kreatif Malaysia ini terbuka kepada golongan penyelidik, pendidik, pereka, pengubah dasar, pelaksana dan peminat seni, pelajar, pemimpin masyarakat dan masyarakat umum. Hai, nama saya Venusia Tunggal Anak Das, nombor matrik 71918. Di sini saya akan membentangkan tentang implementation yang membawa maksud pelaksanaan. Pelaksanaan ini merupakan suatu perkara yang ingin kita buat ataupun yang ingin kita rancang. Program ini dilaksanakan di platform seperti Webex Unimas. Melalui program ini, pelbagai aktiviti secara online yang diadakan dalam program Jom Jelajah Industri Kreatif Malaysia, iaitu seperti pertandingan mewarna peringkat kanak-kanak, pertandingan video kreatif, tayangan 2 filem pendek dan juga tayangan teater musikal. Pelaksanaan program Jom Jelajah Industri Kreatif Malaysia mempunyai target yang ramai, seperti para pendidik, penyelidik, pereka, pengubah dasar, pelaksana, penggiat seni, pelajar serta pemimpin masyarakat. Pelaksanaan program berhasrat untuk memberi impak besar kepada generasi kini agar memperoleh ilmu mengenai seni yang pelbagai seperti yang telah dirancang oleh program Jom Jelajah Industri Kreatif Malaysia. Program ini diatur berdasarkan objektif yang ingin dicapai oleh Dasar Industri Kreatif Negara. Sekian daripada saya, terima kasih. Seterusnya saya mengira belanjawan untuk program ini. Anggaran jumlah pembelajaran untuk program ini sekitar 25,000 hingga 35,000. Itu saja. Saya Nik Salwati binti Nur Muhammad, nombor matrik 70751. Kesimpulan, dalam industri kreatif memainkan peranan yang penting dalam pembentukan dasar industri kreatif negara bagi menerapkan prinsip-prinsip pembangunan kreatif serta membangunkan industri ini dengan hala tuju yang benar sesuai dengan matlamat industri kreatif negara. Seterusnya, memainkan peranan dalam memantapkan perindustrian industri kreatif yang lebih mampan. Dengan pencapaian objektif ini dapat menghasilkan industri kreatif untuk berdaya saing dalam kegiatan industri di pesada antarabangsa dan melahirkan penggiat seni yang bergiat aktif dengan pemikiran yang kreatif dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi serta memartabatkan budaya di Malaysia. Dengan mengadakan program ini dapat menyokong industri tempatan dan menggalakkan pertumbuhan industri kreatif ini. Kepelbagaian aktiviti yang dijalankan dapat melahirkan dan memupuk penggiat seni untuk terus berkarya, berdaya saing, menonjolkan bakat serta meneruskan usaha-usaha yang dijalankan oleh industri kreatif negara. Oleh itu, dasar industri kreatif sebagai panduan kepada penggiat seni untuk terus melangkah dalam menghasilkan dan menggerakkan dalam industri kreatif agar industri kreatif dapat mencapai matlamat yang telah dinyatakan dalam dasar industri kreatif negara. Sekian daripada kumpulan kami. Terima kasih.